Baik, bagi mangsa banjir, belum pun sudah kepayahan mereka untuk mengemas rumah, membina semula kehidupan dan membuka semula perniagaan dan menanggung kerugian dan sebagainya, kini mungkin terjadi satu lagi bencana kepada mereka. Mungkin, iaitu penyakit bawaan air yang ada beberapa yang mungkin meningkat risiko penularannya selepas air mula surut di banyak kawasan di serata Malaysia yang dinaiki air sejak seminggu lepas. Apa risikonya dan apa yang boleh kita lakukan agar kita mengambil satu langkah ke hadapan untuk mengelakkan penularan penyakit bawaan air pula pasca banjir selain daripada COVID-19 dan varian Omicron yang menghantui kita pada ketika ini? Saya disertai oleh Dato' Dr. Zainal Arifin Omar, pengerusi Volunteers for Community Engagement and Empowerment for COVID-19 atau VCEE 19. Datuk, Assalamualaikum. Apa yang kita jangkakan berkenaan dengan risiko penularan penyakit bawaan air pasca banjir pada ketika ini? Waalaikumsalam, Rukman. Sebenarnya banjir ini daripada pengalaman kita yang lepas dan juga data-data masa. Memang ada berlaku risiko jangkitan penyakit-penyakit bawaan air dan makanan sebenarnya. Jadi yang biasanya seperti penyakit cerit berit atau gastroenteritis kemudian food poisoning atau keracunan makanan, dan yang lebih agak serius juga ialah penyakit kencing tikus ataupun leptospirosis, kemudian penyakit amyloidosis dan juga kemungkinan pada masa panjang boleh mendapat penyakit typhoid ataupun demam kepialu. Ini memang biasa berlaku pada banjir dan kadang-kadang itu menyebabkan keadaan yang agak serius pada masa-masa tersebut. Ya, saya. Apa yang kita faham berkenaan penyakit bawaan air ini, Dato'? Adakah kita hanya boleh dijangkiti sekiranya kita mungkin minum atau terminum air yang kotor itu, atau mungkin kita memasak menggunakan air itu, atau adakah hanya sekadar dengan sentuhan kulit sahaja ia boleh terjangkit kepada individu? Ya, betul. Dia ada dua. Pertama melalui minuman atau makanan seperti makanan tercemar ataupun minuman air yang tercemar, itu ataupun air yang tidak dimasak dengan betul atau makanan yang terdedah yang lama, itu satu aspek. Yang kedua, dia juga boleh menjangkiti melalui sentuhan, iaitu melalui kulit terbuka. Misalnya kalau orang tu ada luka terbuka di kaki, tangan dan sebagainya, dan mereka berada di dalam air dan air itu mempunyai pencemaran sama ada leptospirosis ataupun amyloidosis tu, jadi dia boleh menyebabkan jangkitan kepada orang tu. Jadi melalui dua cara yang berkesan. Ya, adakah terdapat sebarang kumpulan individu daripada segi umur dan sebagainya yang mungkin lebih terdedah atau risiko bagi mereka lebih tinggi berbanding golongan lain? Ya, sebenarnya dia boleh terkena pada semua orang, tetapi risikonya pertama pada golongan dewasa ataupun orang gemas. Kemudian mereka yang mempunyai penyakit kronik seperti diabetes, hypertension, kanser dan juga penyakit-penyakit kronik yang lain, dan juga mungkin kepada ibu-ibu ataupun wanita mengandung dan kanak-kanak kecil. Jadi ini memang mereka ni adalah golongan berisiko selain daripada orang lain. Ya, saya. Kalau kita boleh paparkan semula mungkin grafik study muka surat 2 yang menunjukkan gejala-gejala penyakit bawaan air ini. Ia gejala yang agak standard, Datuk, yang mungkin dan sama dengan gejala-gejala penyakit lain termasuk COVID-19, demam dan sebagainya. Antara gejalanya adalah demam, muntah, sakit perut. Jadi mungkin ada setengah mangsa yang ada gejala ini sekarang, tapi mereka mungkin menganggap ia adalah penyakit biasa, mungkin kepenatan atau demam dan sebagainya. Jadi pada tahap manakah seseorang itu mungkin perlu seek further medical treatment atau pergi ke hospital atau doktor? Adakah sekiranya gejala ini berpanjangan atau bagaimana? Ya, sebenarnya ini memang kalau kita lihat dia macam gejala biasa, tetapi dia boleh melarat kalau kita tidak pergi rawatan. Jadi pertama, kalau kita berada di pusat PPS atau pusat pembinaan sementara, biasanya kaki tangan daripada klinik kesihatan atau NGO, mereka akan dapat bertanya. Jadi mereka kena seleloknya terus mendapat rawatan. Yang kedua, bila kita balik ke rumah, bila kita jauh daripada pusat-pusat, dia punya incubation period ataupun masa untuk dapat jangkitan nampak tu mungkin dalam masa tempoh 4 hari ataupun 2 minggu. Dan kepada orang yang mengambil ringan, cuba kita, kalau kita ada masa, kita baca, kita panggil tragedi
lubuk puyu di Pahang beberapa tahun yang lepas, yang mana anggota penyelamat tim penyelamat telah mendapat jangkitan kerana di kawasan tersebut, dan beberapa orang daripada mereka meninggal dunia. Jadi jangan ambil serius jika kita ada tanda-tanda sakit beret, demam, sesama, sakit-sakit badan dan sebagainya, cepat-cepat mendapatkan rawatan dan nasihat daripada klinik-klinik kesihatan. 4 hari sehingga 2 minggu tempoh inkubasi, dan kita lihat juga ramai mangsa yang masih berada atau pernah berada di pusat pemindahan. Sementara PPS kadang-kala mereka cuba sebaik mungkin untuk menjaga SOP, tetapi tak dapat dielakkan bahawa keadaan kelang kabut, mungkin sukar untuk mereka menjaga jarak dan sebagainya. Jadi selain daripada penyakit-penyakit ini boleh disebarkan melalui air, adakah ia juga boleh dijangkiti melalui kontak antara individu dan juga individu? Ya, sebenarnya dua aspek tadi penyakit bawaan makanan dan minuman. Yang kedua adalah yang paling biasa juga adalah jangkitan saluran pernafasan, iaitu COVID-19 dan lain-lain dan semua dan sebagainya. Jadi boleh. Dan juga kalau kita, itulah saya kata, kalau kita ada kurang penjarakan, jadi kita boleh mendapat jangkitan saluran pernafasan. Dan juga kalau orang katakan penyakit cerit-berit, bila kita tidak membasuh tangan yang betul, maka bila kita ambil kita sentuh makanan bila kita makan, jadi ini juga akan merebakkan kepada kita lah. Ya. Bagi mereka yang masih lagi sukar mendapat bekalan air bersih, ada beberapa kawasan di Hulu Langat, di Bukit Lancung dan sebagainya, mereka ini tiada pilihan. Jadi apa alternatif untuk mereka ini jika mereka tiada bekalan air bersih tapi mereka sudah tentu tidak mahu dijangkiti oleh penyakit bawaan air, Datuk? Betul, ini yang kami lihat di lapangan lah, dan juga aduan-aduan di lapangan mana bekalan masih terputus, bekalan air. Jadi ada beberapa perkara yang kita boleh buat. Pertama, jika ada hujan, kita boleh buat tadahan air hujan. Tetapi air itu naklah digunakan, kalau kita perlu untuk minum, kita boleh buat masaklah dengan cukupnya. Kemudian kita juga boleh menggunakan ini kena dapat air, mesti air bekalan mineral water ataupun air dalam botolan dan sebagainya. Dan mungkin kita boleh dapat daripada sumber-sumber yang orang katakan jika ada telaga atau yang tidak terjemah, tapi ini payah. Jadi memang payah. Jadi yang paling penting, walau apa juga sumber air yang kita selain daripada yang di dalam packaging tu, maka hendaklah kita masak dengan betul lah.